Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Afzain bagi meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2 iaitu Standard Kandungan 1.1 Pengenalpastian Masalah. Baiklah, untuk proses PDPR pada hari ini, kita melihat kepada standard kandungan 1.1 mengenalpasti masalah iaitu di bawah standard pembelajaran 1.1.1 mengenalpasti masalah bukan inventif. Yang kedua, mengenalpasti masalah inventif. Seterusnya bagi standard pembelajaran 1.1.2 menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Seterusnya, kita melihat kepada standard kandungan 1.2 iaitu analisis fungsi. Dan untuk tajuk analisis fungsi ini, pelajar akan melihat kepada standard pembelajaran 1.2.1 membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Kedua, 1.2.2 melukis sistem fungsi. Yang ketiga, 1.2.3 membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Baiklah murid-murid, murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 1 hingga muka surat 13 bagi standard kandungan pada hari ini. Baiklah, cuba lihat gambar yang dipaparkan. Situasi di bahagian atas adalah seseorang sedang menyiang ikan dan mengasah pisau. Gambar di bahagian bawah pula menunjukkan seorang budak sedang membuka bekas makanan berwarna merah, penutupnya berwarna merah, dan seorang lagi sedang membuka bekas makanan, penutupnya berwarna biru. Apakah yang cuba dijelaskan dalam gambar tersebut? Gambar di atas menunjukkan pisau tumpul untuk menyiang ikan. Pisau diasah menjadi tajam. Masalah dapat diselesaikan tanpa kesan sampingan. Situasi ini ialah contoh penyelesaian masalah bukan inventif. Baiklah. Untuk gambar yang kedua, penutup balang kuih yang ada tidak ketat menyebabkan biskut lemau. Penutup balang kuih telah ditambah baik, namun timbul masalah baru iaitu penutup terlalu ketat. Hal ini ialah contoh masalah inventif. Perbezaan antara gambar di atas dan gambar di bawah ialah untuk gambar seseorang yang sedang menyiang ikan tersebut, pisaunya didapati tumpul dan dia cuba mengasah pisau tersebut dan pisau menjadi tajam. Akhirnya, masalah itu dapat diselesaikan. Maka, namanya adalah masalah bukan inventif. Okey. Seterusnya, gambar di bawah pula adalah balang tersebut cuba ditambah baik dengan mengisi alat untuk mengetatkan bekas makanan supaya tidak lemau. Masalah lain pula telah berlaku iaitu bekas tersebut sukar untuk dibuka. Baiklah murid-murid, keadaan ini menyebabkan wujudnya kesan sampingan. Maka, ianya adalah masalah inventif. Masalah bukan inventif ialah masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan. Masalah seperti ini sering kita hadapi dalam kehidupan seharian. Masalah inventif pula ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Baiklah murid-murid, apakah dia
masalah bukan inventif. Kita lihat kepada standard pembelajaran 1.1.1. Mengenal pasti masalah bukan inventif. Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan pelbagai situasi yang memerlukan kita membuat pilihan. Hasil daripada keputusan pemilihan memberi satu pengalaman baru dalam membina pemikiran yang matang. Kadang-kadang, situasi seperti ini memaksa kita menyelesaikan masalah tersebut dengan pantas. Contohnya, sebelum memasak, kita perlu menyediakan bahan mentah. Bahan mentah tersebut perlu dipotong. Jika pisau yang digunakan tumpul, maka sudah tentulah kerja-kerja memotong akan mengambil masa yang lama. Maka penyelesaiannya ialah pisau itu perlu diasah. Cuba kita lihat pada gambar rajah yang dipaparkan. Masalah bukan inventif ini adalah masalah yang kita hadapi dalam situasi kehidupan seharian. Dan kita juga berhadapan dengan pelbagai situasi. Dalam menghadapi masalah tersebut, kita perlu membuat keputusan. Keputusan yang dibuat itu akan memberi pengalaman baru kepada kita. Dan ia juga melatih pemikiran menjadi semakin matang. Dalam hal ini, masalah yang dikenal pasti ialah masalah pisau tumpul. Penyelesaian adalah dengan mengasah pisau tersebut sehingga tajam. Kemudian, barulah kerja-kerja memotong dan mengiris dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Kaedah penyelesaian masalah bagi kes ini langsung tidak mewujudkan kesan sampingan. Kenapa? Sebab kita asah terus tajam. Maka, wujudkah kesan sampingan? Ya, tidak, kerana proses mengasah pisau yang dilakukan itu tidak menjejaskan bahagian pisau atau merosakkan hulu pisau. Kita mungkin boleh mengandaikan bahawa mata pisau tersebut sumbing sedikit atau bengkok atau mungkin juga ketajamannya dapat mendatangkan bahaya terhadap tangan pengguna. Namun, andaian kesemua kesan sampingan ini tidak berlaku. Baiklah, cuba lihat gambar rajah masalah bukan inventif ini. Alatan tidak berfungsi dengan baik. Masalah dikenal pasti. Proses penambahbaikan alatan. Alatan dapat digunakan semula. Tiada kesan sampingan. Okey, maksudnya di sini, kesan sampingan itu adalah apa yang akan berlaku ataupun sebaliknya, iaitu masalah lain yang timbul. Maksudnya, dalam masalah bukan inventif, tidak berlakunya kesan sampingan. Dengan kata yang lebih mudah, masalah yang dikenal pasti ialah masalah pisau tumpul. Dan cara penyelesaiannya ialah pisau itu diasah. Setelah penyelesaian dibuat, tidak timbul masalah kesan sampingan atau apa-apa masalah baru yang wujud akibat daripada kerja-kerja penambahbaikan terhadap pisau tersebut. Maka, itu adalah contoh masalah bukan inventif. Baiklah, kita lihat kepada 1.1.1 mengenal pasti masalah inventif pula. Daripada gambar rajah yang dipaparkan 1.1.1, meja tidak dapat menampung berat beban. Rajah 1.12, kaki meja digantikan dengan kaki yang diperbuat daripada besi sebagai penambahbaikan.
Seterusnya, rajah 1.1.3 menunjukkan tenaga dua lelaki diperlukan untuk menggantikan meja yang berkaki kayu sebelum penambahbaikan. Seterusnya, rajah 1.14, tenaga 4 lelaki diperlukan untuk mengalihkan meja yang berkaki besi selepas penambahbaikan. Baiklah, kita lihat kepada penjelasannya. Masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Contohnya adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah yang saya sebutkan tadi. Dalam contoh itu, masalah meja tidak dapat menampung berat beban iaitu buku yang banyak di atas meja tersebut. Kemudian, mereka gantikan dengan kaki besi. Namun, apabila ia digantikan dengan kaki besi, wujudnya masalah baru iaitu meja sukar diangkat kerana semasa meja berkaki kayu hanya memerlukan 2 orang sahaja yang mengangkat meja tersebut. Dan apabila ditukar pada kaki besi, ia memerlukan 4 tenaga manusia untuk mengangkat meja tersebut. Maka, di sini ia menunjukkan bahawa apabila penambahbaikan telah dibuat terhadap meja tersebut, ianya mempunyai kesan sampingan. Maka, ianya adalah masalah inventif. Proses penyelesaian masalah secara inventif banyak digunakan dalam industri. Masalah lain yang timbul dalam industri akan diubah suai mengikut cadangan penyelesaian masalah secara inventif. Seterusnya, kita lihat kepada menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif. Di bawah standard pembelajaran 1.1.2, cuba kita lihat macam mana untuk menyelesaikan masalah bukan inventif. Carta alih yang dipaparkan dalam rajah 1.15, ini adalah carta alih proses penyelesaian masalah bukan inventif, iaitu bermula dengan proses kerja mula, seterusnya mengenal pasti masalah, seterusnya menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah, ketiga, membuat pilihan, yang keempat, melaksanakan pilihan, yang kelima, menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau tidak. Dan jika ianya berjaya diselesaikan, maka ianya selesai. Baiklah, kita lihat kepada menerangkan proses penyelesaian masalah inventif pula. Baiklah, cuba lihat pada rajah 1.16, iaitu ianya mempunyai fasa-fasa penyelesaian masalah inventif dapat dijelaskan dalam rajah tersebut. Di mana untuk fasa pertama jika kita lihat adalah masalah khusus. Masalah khusus ini akan dianalisis untuk meringkaskan masalah. Apakah analisis yang dibuat? Itu fasa analisis punca masalah. Apakah yang dijelaskan dalam analisis punca masalah? Ianya adalah analisis fungsi. Seterusnya, fasa yang kedua adalah fasa model masalah, iaitu daripada meringkaskan masalah kepada masalah umum. Apakah penerangan yang cuba dijelaskan dalam model masalah? Iaitu
wujudnya percanggahan fizikal. Seterusnya, fasa yang ketiga iaitu fasa kaedah penyelesaian daripada masalah umum kepada penyelesaian masalah umum. Di sini ia menjelaskan wujudnya pilihan kaedah penyelesaian. Dan seterusnya, fasa yang keempat masalah model penyelesaian iaitu daripada penyelesaian umum kepada penyelesaian khusus. Maka yang cuba dijelaskan dalam model penyelesaian adalah kaedah penyelesaian masalah. Maka untuk menyelesaikan masalah inventif ini, pelajar kena tahu bahawa wujudnya 4 fasa untuk menyelesaikan masalah inventif. Bermula daripada analisis punca masalah, model masalah, kaedah penyelesaian masalah dan model penyelesaian. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada apakah yang cuba dijelaskan dalam fasa pertama, iaitu fasa menganalisis punca masalah. Untuk menganalisis punca masalah yang dihadapi oleh produk, masalah ini boleh dikesan melalui proses kerja yang dikenal sebagai analisis fungsi. Contoh produk yang kita bincangkan tadi adalah meja. Analisis dilakukan dengan menjelaskan fungsi setiap bahagian sebuah meja. Pelajar masih ingat kan? Contoh tadi, meja yang berat menampung buku dan meja yang sengit menampung buku yang berat dan meja yang berat kerana bunyi kaki diperbuat daripada besi. Jadi, kita kena menganalisis setiap bahagian ataupun fungsi setiap bahagian sebuah meja. Contohnya kaki meja, permukaan meja, tepi meja, bawah meja, tapak meja. Itu adalah fungsi setiap bahagian sebuah meja. Maka, analisis fungsi dibincangkan pada tajuk seterusnya ya. Baiklah. Analisis ini dilakukan sehingga punca masalah dapat dikenal pasti. Fasa kedua pula adalah memodelkan masalah. Bagaimana untuk memodelkan masalah? Ya, untuk memodelkan masalah dengan menggunakan konsep percanggahan fizikal. Baiklah, dalam contoh meja tadi, kita lihat meja perlu bahagian kaki meja ditukar kepada besi untuk menjadi lebih kuat untuk menampung beban yang berat ataupun beban yang tinggi. Dan perlu ringan untuk mudah dialihkan. Tetapi meja tadi telah dipasang dengan kaki besi, maka ianya sangat berat. Maka di sini wujudnya percanggahan fizikal, iaitu meja perlu berat dan ringan. Baiklah, dalam fasa ketiga, kita diperkenalkan dengan 2 kaedah penyelesaian masalah, iaitu kaedah pemisah ruang dan kaedah pemisah masa. Murid-murid hanya perlu pilih salah satu sahaja kaedah pemisah ini, sama ada kaedah masa atau kaedah pemisah ruang. Bagaimana untuk membuat pemilihan ini? Pemilihan ini boleh dibuat dengan cara penyoalan. Rujuk jadual 1.1.2 iaitu, adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama? Maksudnya, adakah meja itu perlu menampung beban yang berat atau tinggi pada masa yang sama perlu diangkat meja yang berat tersebut? Adakah berlaku pencanggahan pada masa yang sama? Jika jawapannya ya, maka pilihlah kaedah pemisah ruang. Tetapi, jika pencanggahan itu tidak berlaku pada masa yang sama, maka jawapannya tidak. Maka,
pilih kaedah pemisah masa. Baiklah, kita lihat kepada jawapan tersebut. Jawapannya adalah tidak, kerana meja digunakan untuk menampung berat dan dialihkan pada masa yang berlainan. Bila kita pilih kaedah berlaku percanggahan pada masa yang berbeza, maka kaedah yang dipilih adalah kaedah pemisah masa. Baiklah, kita lihat kepada fasa yang keempat, iaitu memilih model penyelesaian. Untuk memilih model penyelesaian spesifik ini, maka kita gunakan prinsip inventif. Setiap kaedah pemisah, sama ada pemisah ruang atau pemisah masa, ianya dibekalkan dengan 7 prinsip inventif. Begitu juga dengan pemisah masa, juga dibekalkan dengan 7 kaedah pemisah masa. Maka, murid-murid perlu memilih salah satu daripada 7 pemisah ruang dan salah satu daripada 7 pemisah masa dalam prinsip inventif tersebut. Baiklah murid-murid, cuba lihat gambar cawan yang dipaparkan. Gambar 1.1.8, cawan kopi sukar dipegang kerana cawan panas. Rajah 1.1.9, cawan kopi yang panas mudah dipegang kerana pemegang cawan sejuk. Perpadukan rajah 1.18 dan rajah 1.19, adakah percanggahan panas dan sejuk berlaku pada masa yang sama? Okey, pelajar boleh rujuk jadual 1.12 seperti tadi untuk mendapatkan jawapan ya atau tidak. Baiklah, kita telah selesai untuk tajuk permulahan 1.1 masalah inventif. Jadi, kita beralih kepada analisis fungsi untuk menjawab persoalan-persoalan tadi. Baiklah, murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 8. Dalam muka surat 8 ini, kita melihat kepada standard kandungan analisis fungsi. Analisis fungsi yang kita boleh lihat dalam contoh yang diberi adalah rak kasut. Rak kasut mempunyai beberapa fungsi komponen, iaitu kerangka rak, muka rak, paku, kayu, beroti, skru. Ini semuanya adalah komponen-komponen yang terdapat pada rak kasut dan mempunyai fungsi mereka tersendiri. Kita lihat kepada standard kandungan 1.2.1, membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Dalam proses penyelesaian masalah inventif, analisis fungsi bertujuan untuk membantu mengenal pasti sistem yang ada pada sesebuah produk. Apabila analisis fungsi dibuat, fungsi setiap komponen yang melengkapkan suatu produk akan dinyatakan. Cuba kita lihat contoh kerusi hitam yang dipaparkan. Apakah komponen-komponen yang terdapat pada kerusi tersebut? Ya, antara komponennya adalah tempat duduk, penyandar kerusi, kaki kerusi, skru, kerangka kerusi, roda kerusi, pemegang kerusi, alat untuk menaikkan dan menurunkan kerusi. Banyak lagi kan? Itulah dia komponen-komponen yang terdapat pada kerusi tersebut.
Komponen tersebut saling berhubung antara satu dengan yang lain dengan kepentingan fungsi masing-masing. Jika mana-mana komponen itu pincang, maka fungsi produk itu akan terjejas. Contohnya skru kerusi berkarat. Skru kerusi karat. Skru tersebut menyebabkan kerusi akan patah akibat skrunya karat. Dan akan juga menyebabkan bahagian tempat duduk atau penyandang kerusi tertanggal. Baiklah murid-murid, dalam konsep analisis fungsi, produk terdiri daripada gabungan beberapa komponen yang membentuk produk lengkap. Produk membentuk suatu sistem bagi produk itu sendiri. Fungsi ialah tugas yang dilakukan oleh produk untuk merubah objek sasaran. Objek pula adalah menerima kesan daripada fungsi produk. Dengan kata lain, objek ialah penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk. Baiklah murid-murid, cuba kita lihat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Produk adalah sistem. Sistem yang menjalankan fungsi terhadap objek. Objek adalah penerima kesan daripada fungsi yang hadir ataupun yang datang daripada produk. Maka di sini menunjukkan bahawa produk adalah sistem. Fungsi adalah tindakan. Objek adalah penerima kesan. Maka, produk adalah sistem yang menjalankan fungsi. Fungsi adalah tindakan yang akan dibuat terhadap objek yang menerima kesan, yang mana objek tersebut mempunyai parameter. Parameter yang berubah disebabkan tindakan yang dijalankan. Cuba kita lihat contoh jadual 1.2.1. Contoh beberapa produk, fungsi dan objek. Baiklah, kita lihat pada produk yang pertama, meja, iaitu sistem meja. Meja fungsinya memegang buku. Buku adalah objek. Objek yang menerima kesan daripada fungsi yang dipegang oleh meja. Seterusnya, cawan memegang air. Cawan adalah produk, air adalah objek. Seterusnya, klip memegang buku. Klip adalah produk. Kertas adalah objek. Contoh seterusnya, kereta. Kereta adalah produk. Kereta mengangkut manusia. Ini adalah hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Baiklah, kita lihat kepada melukis sistem fungsi. Untuk standard pembelajaran 1.2.2, melukis sistem fungsi ini, kita merujuk semula kepada produk, fungsi dan objek. Baiklah, fungsi komponen ialah melaksanakan tugas yang tertentu bagi melengkapkan sistem fungsi produk. Komponen ialah bahagian kecil yang berfungsi menyokong suatu produk. Contoh produk ialah sebuah meja. Kesemua komponen itu boleh digambarkan melalui sistem fungsi seperti yang tertunjukkan di bawah ini. Baiklah, cuba lihat gambar meja yang dipaparkan. Antara komponen yang ada adalah kaki meja, muka meja dan skru. Maka, jika dilihat pada garis fungsi, produknya adalah meja.
Fungsinya memegang objek buku. Berdasarkan jadual 1.2.2, iaitu komponen sesebuah meja dan fungsinya, kita boleh lihat komponen muka meja, fungsinya memegang objek buku. Komponen kaki meja memegang muka meja. Komponen skru memegang kaki meja atau muka meja. Komponen lantai memegang objek kaki meja. Rangkaian fungsi terbentuk pada bahagian komponen meja, iaitu bermula dari lantai yang memegang kaki meja, skru memegang kaki meja supaya berada dalam keadaan yang stabil. Apabila skru diketatkan dan kaki meja stabil, barulah disambungkan pada bahagian muka meja. Dengan itu, kaki meja dapat memegang muka meja dalam keadaan yang stabil. Cuba lihat rajah 1.2.2. Ianya adalah lukisan model fungsi. Dalam jadual 1.2.2, lantai ialah super sistem. Apakah dia super sistem? Super sistem ialah faktor persekitaran yang memberi kesan terhadap produk seperti lantai, cahaya dan kelembapan. Lantai, cahaya dan kelembapan adalah faktor persekitaran. Yang mana faktor-faktor persekitaran ini akan memberi kesan terhadap produk. Seterusnya, sekiranya lantai tidak rata, maka kedudukan meja tidak stabil, walaupun komponen yang lain dapat berfungsi dengan cekap. Berdasarkan jadual 1.2.2, sistem fungsi komponen dapat dilukis melalui rajah model fungsi. Rangkaian pada komponen meja menggambarkan keadaan komponen meja melalui hubungan anak panah. Cuba kita lihat anak panahnya berwarna merah. Lantai memegang kaki meja. Kaki meja memegang muka meja. Muka meja memegang buku. Skru memegang kaki meja. Skru juga memegang muka meja. Ini menunjukkan setiap komponen-komponen pada sebuah meja mempunyai hubung kait fungsinya antara satu sama lain. Inilah yang dikatakan sebagai lukisan model fungsi. Baiklah, kita lihat kepada standard pembelajaran 1.2.3, membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Baiklah murid-murid, cuba kita lihat jadual 1.2.3, iaitu garisan interaksi yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu masalah. Untuk simbol yang pertama, di mana anak panah yang lurus, tetapi garisan yang sangat nipis, maksudnya garisan ini berguna, iaitu normal. Simbol yang kedua adalah anak panah yang nipis tetapi mempunyai garisan yang putus-putus. Ianya memberi maksud berguna tetapi tidak mencukupi. Untuk garisan yang ketiga, simbolnya adalah anak panah yang legap, tebal, garisan hitam yang tebal. Maksudnya berguna tetapi berlebihan. Dan anak panah yang terakhir, iaitu anak panah yang mempunyai
tidak lurus. Anak panah yang bergelombang tidak lurus, okey, ianya bermasalah, iaitu harmful. Sebagai contoh yang diberikan dalam buku teks ini, meja yang digunakan oleh Ahmad sebagai tempat untuk mengulang kaji pelajaran dan membuat kerja sekolah bergoyang dan tidak stabil. Buku yang diletakkan di atas meja hampir terjatuh. Ahmad ternampak skru yang mengikat muka meja dengan kaki meja banyak yang berkarat. Situasi ini menunjukkan bahawa keadaan meja itu tidak stabil disebabkan oleh pemegangnya, iaitu skru berkarat. Ianya menyebabkan muka meja ataupun kaki meja tidak stabil. Jadi, untuk menggambarkan situasi ini, garisan interaksi digunakan untuk mengenapasi masalah. Okey, kita kena buat garisan interaksi. Cuba kita lihat dalam gambar rajah 1.2.3. Kita kena membina model fungsi untuk menunjukkan garisan interaksi ini. Daripada rajah tersebut, kita boleh nampak iaitu gambar daripada lantai memegang kaki meja, mempunyai garisan anak panah yang nipis, iaitu memegang kaki meja. Seterusnya, kaki meja memegang muka meja, garisan putus-putus. Muka meja memegang buku, garisan putus-putus. Kelembapan kepada skru. Ia menunjukkan garisan yang bergelombang. Seterusnya, gambar rajah skru kepada kaki meja dan juga muka meja. Gambar rajah garisan yang putus-putus. Anak panah yang putus-putus. Daripada rajah 1.23 ini, menunjukkan garisan interaksi yang berkelembapan, skru, kaki meja dan muka meja adalah bermasalah. Keadaan ini berlaku kerana skru yang mengikat muka meja dengan kaki meja telah berkarat. Daripada keadaan situasi tersebut, beberapa keadaan pelajar boleh mengenal pasti masalah fungsi dan punca masalah. Melalui masalah secara inventif ini, masalah dapat dikenapasi melalui analisis fungsi komponen. Melalui keadaan ini, masalah dapat diselesaikan ataupun dikesan dengan mudah dengan mencari alternatif penyelesaian. Maka, ada dua langkah yang perlu dilakukan, iaitu masalah fungsi dan punca masalah untuk mengenapasi masalah pada model fungsi dan pada komponen yang terlibat. Baiklah, daripada rajah 1.24, kita lihat kelembapan menyebabkan skru berkarat dan bermasalah untuk memegang kaki meja dan juga muka meja. Apabila kaki meja bermasalah, juga memberi kesan terhadap muka meja. Dan apabila kaki meja dan muka meja bermasalah, memberi kesan terhadap buku yang dipegangnya. Maka, situasi ini menunjukkan masalah meja bergoyang dan tidak stabil. Kaedah yang kedua adalah
analisis berantai punca dan kesan. Apakah tujuan analisis berantai punca dan kesan? Tujuannya adalah untuk memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi suatu masalah. Soalan akan ditanya beberapa kali sehingga punca masalah dapat dikesan. Soalan akan terhenti apabila jawapan diperoleh. Jawapan diperoleh mungkin disebabkan halangan semula jadi, halangan sains dan fizik, atau halangan sifat asas objek seperti contoh dalam rajah jadual 1.2.4. Baiklah, halangan yang pertama, halangan semula jadi. Contoh halangannya adalah panas, hujan, kelembapan. Halangan yang kedua adalah sains dan fizik, iaitu contoh halangan momentum dan juga graviti. Untuk halangan yang ketiga adalah sifat asas objek. Sifat asas objek adalah contoh halangannya adalah kebolehan manusia. Ini adalah jenis dan contoh halangan. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada rajah 1.2.5. Rajah menunjukkan meja tidak stabil disebabkan oleh kehadiran buku yang banyak di atas meja. Ini disebabkan oleh skru yang memegang permukaan meja dan memegang kaki meja karat. Ianya tidak dapat mengikat muka meja dan kaki meja dengan ketat. Punca dan kesan yang dicari mestilah melibatkan objek dan parameter. Baiklah murid-murid, cuba kita lihat pada rajah 1.2.6. Analisis kesan dan akibat. Meja tidak stabil disebabkan oleh skru yang karat. Mengapa meja tidak stabil? Kerana muka meja tidak stabil ataupun kaki meja tidak stabil. Mengapa? Muka meja tidak stabil kerana skru muka meja longgar. Begitu juga dengan kaki meja tidak stabil. Mengapa? Kerana skru kaki meja longgar. Mengapa skru muka meja longgar dan skru kaki meja longgar? Kerana skru berkarat. Mengapa skru berkarat? Skru berkarat kerana faktor kelembapan. Kelembapan adalah faktor halangan alam semula jadi. Kesimpulannya, meja tidak stabil kerana skru yang memegang antara kaki meja dengan muka meja telah berkarat dan patah kerana kelembapan cuaca semula jadi, iaitu super sistem. Baiklah murid-murid, nampaknya kita telah dapat menyelesaikan standard pembelajaran 1.1 dan juga standard pembelajaran 1.2. Diharapkan murid-murid dapat menguasai tajuk ini dengan baik dan sila buat ulang kaji menggunakan buku teks yang sama pada muka surat 1 hingga muka surat 13 bagi memahami dengan lebih lanjut lagi bagi standard kandungan 1.1 dan standard kandungan 1.2 ini. Berjumpa lagi pada kelas akan datang bersama saya Cikgu Afzal bagi meneruskan PDP kita dengan standard pembelajaran yang seterusnya. Baiklah murid-murid, kita akan melihat pada tajuk akan datang iaitu pencanggahan fizikal bagi menyelesaikan masalah inventif ini.
Cikgu harap pelajar dapat mengulang kajinya dengan merujuk buku teks dan bahan yang saya sediakan untuk lebih memahami dan bersedia untuk kelas akan datang. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.